Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Temerloh titik tengah Semenanjung. Ketemu kita lagi di dalam edisi ketiga bersama saya Izzati Muhammad yang akan membawa anda menyusuri layar informasi sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang dan Nasional. Teruskan bersama kami. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indera Ahmad Fadil Samsudin berkata pelantikan itu selepas baginda menerima surat akuan seramai 114 ahli Dewan Rakyat sekaligus mencukupi untuk membentuk kerajaan. Seramai 114 ahli Dewan Rakyat telah mencalonkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ahli Parlimen Bera, jumlah majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri ke-9. Tiada janji, lihat bukti. Tagline atau slogan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdiban Ismail, Menteri Besar Pahang sejak mentadbir negeri Pahang yang diguna pakai bagi menunjukkan keprihatinan dan kerja keras negeri Pahang di dalam membangun dan membina negeri Pahang Darul Makmur. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin menerusi hantaran di laman sosial beliau terus aktif turun padang memberikan bantuan serta membantu penduduk terutama di dalam daerah Temerloh. Beliau bersama-sama Tok Empat Nordin dari Kampung Paya Luas dan Tok Empat Halim dari Kampung Lebak Seberang telah turun padang hadir menyampaikan bakul makanan kepada 4 keluarga orang asli yang dikuarantin di Kampung Paya Badak. Terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda, seramai 24 orang pemandu pelancong di Kuala Gandah Lancang telah menerima bantuan Prihatin Pahang fasa kedua semalam. Penyampaian dan sumbangan Prihatin Pahang ini disampaikan oleh Exco Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin yang telah diadakan di perkarangan Pejabat Adu Lancang. Bantuan ini diberi kepada mereka yang kehilangan punca pendapatan akibat kesan daripada pandemik COVID-19 yang menyaksikan aktiviti pelancongan tidak dapat dijalankan selain sekatan pergerakan yang terhad menyebabkan ketiadaan pelancong yang hadir. Rata-rata mereka berasa bersyukur dan gembira dengan bantuan ini dan berharap agar aktiviti pelancongan ini akan dapat dibuka serta kehidupan kembali kepada normal dan pulih. Program Tok Wan Hapus COVID yang diketuai oleh Saudara Nizam yang merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar Pahang hadir ke daerah Temerloh untuk bersama-sama menjayakan program yang diberi nama Tok Wan Hapus COVID yang merujuk kepada nama Menteri Besar Pahang. Program yang turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin yang turut disertai Saudara Azril Sarid, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Temerloh telah bersama-sama anak muda di sekitar daerah Temerloh menjayakan program ini yang memfokuskan aktiviti memerangi COVID-19 seperti sanitasi awam sekitar kawasan taman perumahan yang turut dibantu oleh Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang bahagian Temerloh selain pihak Bomba Temerloh serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK setempat yang turut terlibat sama. Pandemik COVID-19 yang menyerang seluruh dunia telah menyebabkan kesan yang tidak dapat dibayangkan. Ekonomi rakyat adalah paling terkesan tatkala perniagaan terpaksa ditutup, pergerakan rakyat tersekat selain kesihatan yang semakin meruncing menyebabkan rakyat perlu dibantu dan menjadi tanggungjawab seorang pemimpin untuk terus menghulurkan bantuan kepada yang terkesan. Adu Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin pada 16 Ogos lalu turun padang menyampaikan bantuan bakul makanan berupa barangan keperluan kepada 25 persatuan dan badan gabungan belia di dalam daerah Temerloh yang dilakukan secara pandu lalu bagi mengelakkan berlaku kesesakan manusia selain mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Bantuan tersebut diserahkan oleh Syarkar sendiri dan turut bersama di dalam majlis tersebut Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang Tuan Haji Muazzamil Jili, Pegawai Belia dan Sukan Daerah Temerloh Encik Azmi Othman serta beberapa pemimpin belia daerah Temerloh dan turut terlibat pengerusi JKK Tualang dan UMNO Cawangan Taman Temerloh Makmur.
Bantuan tersebut diharap dapat diagih serta diedar kepada golongan yang memerlukan di sekitar daerah Temerloh. Selain itu juga, menerusi hantaran Facebook, Muhammad Syakar turut berkongsi maklumat berkenaan beasiswa Sekolah Menengah Tingkatan 6 Rendah sesi persekolahan 2021 yang telah dibuka pada 16 Ogos 2021 sehingga 17 September 2021, permohonan boleh terus dibuat melalui pejabat adun. MCA Temerloh menerusi ketuanya Datuk Wong Tat Chi tidak ketinggalan di dalam membantu rakyat di saat pandemik yang semakin menekan rakyat. Program bakul makanan di dalam kawasan Kampung Baru Cina itu turut aktif dengan kehadiran pemimpin setempat seperti Adun Kuala Semantan, Datuk Nur Azmi Matludin, Ketua MCA Temerloh, Datuk Wong Tat Chi dan Ketua Kampung Baru Cina Temerloh, Encik Tan Sai Cheong turun padang bersama menghulurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Wanita MIC bahagian Temerloh bersama Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Penyayang Temerloh SKP telah menghulurkan bantuan kepada keluarga B40 di daerah Temerloh melalui program Nadi Prihatin PKP Temerloh untuk membantu mereka dalam barangan runcit bagi tempoh 3 bulan. Program ini turut disertai oleh Encik Ismail Abdullah, Penaung Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Penyayang, Encik Yahdi, Pengerusi SKP, EJK SKP serta Ketua MIC Temerloh Wanita dan Pemuda MIC Temerloh. Program tersebut yang telah berlangsung selama 3 hari berturut-turut itu telah memberi penekanan mendapatkan barangan keperluan asas untuk diberikan kepada keluarga B40. Selain itu juga, edaran bantuan keperluan harian turut diedarkan pada hari seterusnya di sekitar daerah Temerloh yang diharapkan dapat sedikit sebanyak membantu mereka menghadapi pandemik COVID-19. Sebanyak 663 buah masjid termasuk surau kebenaran Jumaat terlibat dalam program Dapur Zakat bagi membekalkan bahan makanan asas dalam kawasan karya masing-masing bermula Julai lalu sehingga Disember ini. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Adat Resam Melayu Pahang, Datuk Ahmad Hairi Hussein berkata, sebanyak 5 juta ringgit diperuntukkan bagi agihan Dapur Zakat di masjid terpilih di negeri ini bagi menjayakan program berkenaan. Menurut beliau, MUIB telah menyalurkan sebanyak RM1,000 kepada setiap masjid di negeri Pahang yang dianggarkan berjumlah RM663,000 dan berharap agar pihak masjid dapat mengesan dan mengenal pasti pihak yang terkesan agar mereka tidak terputus bekalan asas. Tambah Hairi, bekalan akan dibekalkan secara berterusan selain ditambah setiap bulan mengikut keperluan dan ia akan diletakkan di atas rak di sudut dalam masjid. Pihak MUIB juga telah meluaskan lagi program Dapur Zakat ini di setiap pasaraya Darul Makmur PDM bagi memudahkan golongan asnaf hadir untuk mengambil keperluan asas yang diperlukan. Nasi lemak liver red yang terletak di Simpang Tanjung Batu Temerloh mempunyai keunikan sendiri diusahakan oleh gadis yang meminati pasukan bola sepak Liverpool bersama ibunya menggunakan tema warna merah bagi menunjukkan minat beliau selain salah satu daya tarikan ke gerai beliau. Bagi penggemar makanan, anda boleh mencuba nasi lemak seperti nasi lemak sambal sotong dan nasi lemak ayam berempah yang merupakan antara menu paling terkenal di kawasan ini memerlukan perniagaan pada jam 7 pagi. Nasi lemak ini sering dikunjungi penduduk tempatan yang memilih gerai ini mungkin kerana mereka adalah peminat pasukan Liverpool atau sebaliknya. Cubalah rasa dulu. Majlis Pembayaran Temerloh MPT telah memperkenalkan kaedah pembayaran bil secara digital. Penggunaan ini dijangka akan memudahkan pemilik harta untuk menjelaskan bil cukai taksiran. Pihak MPT juga memohon kerjasama dari pemilik harta yang telah menerima bil untuk mengemaskini maklumat data peribadi menggunakan QR Code yang disediakan. Pengunjung boleh terus melayari pautan URL untuk terus akses dengan mengisi butiran seperti nombor akaun dan disusuli kaedah penerimaan bil secara email atau aplikasi WhatsApp. Anak syarikat milik penuh IJM Corporation Berhad, IJM Construction Sendirian Berhad memperoleh kontrak bernilai RM258 juta bagi projek laluan Rel Pantai Timur ECRL di Temerloh daripada China Communication Construction ECRL Sendirian Berhad. Skop kerja IJM Construction di bawah kontrak itu termasuk pembinaan kerja-kerja substruktur dan kerja-kerja pembahagian struktur asas untuk jambatan Sungai Pahang, fabrikasi T-beam dan pemasangan jabatan serta lain-lain jabatan di Seksyen 6 laluan rel tersebut.
Seramai 771 pelajar di negeri Pahang telah menerima peranti pembelajaran tajaan Yayasan Petronas bagi membantu sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Menurut Pengurus Besar Petronas Pantai Timur, Encik C. Ahmad Tamizi Abdul Rahman, sumbangan yang diberikan ini turut meliputi kemudahan data internet, kemudahan baik pulih waranti dan sokongan teknikal selama 3 tahun sesi akademik. Seramai 78 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Pulai di daerah Temerloh menerima bantuan ini selain turut diedarkan di beberapa daerah lain kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Sementara itu, Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, Kerajaan Negeri Pahang berterima kasih di atas sumbangan peranti pembelajaran kepada 771 pelajar di negeri ini. Beliau berkata sumbangan ini dilihat mampu mengukuhkan penguasaan akademik para pelajar di negeri ini dan juga turut menyeru lebih banyak badan-badan korporat untuk turut bersama membantu pelajar-pelajar yang memerlukan. Kita beralih ke berita sukan. Seri Pahang FC yang memiliki kelebihan beraksi 3 daripada 5 perlawanan di laman sendiri diminta untuk memanfaatkan kelebihan tersebut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Seri Pahang FC, Datuk Muhammad Sufian Awang, beliau mahu skuad Tok Gajah itu mengutip mata penuh dalam baki 3 perlawanan akan datang untuk mengelakkan keciciran mata dan meletakkan di kedudukan terbaik dalam saingan Liga Super musim ini. Beliau juga berharap skuad kendalian Dollah Saleh itu memperbaiki kualiti permainan selain membuat persediaan mental untuk memastikan pasukan itu berada pada tahap terbaik. Dalam pada masa yang sama, beliau menyeru kepada pemain Seri Pahang untuk tidak berasa selesa kerana 3 pasukan tercorok Liga seperti Melaka United, Perak FC dan UiTM FC mampu meminta Seri Pahang FC jika pasukan itu tidak beraksi dengan baik. Selepas 17 perlawanan, Seri Pahang berada di kedudukan ke-9 dengan 17 mata ketika Melaka United pula mengutip 16 mata, Perak FC 13 mata dan UiTM FC 5 mata. Dengan kedudukan itu, skuad kendalian Dollah Saleh perlu mengutip seberapa banyak mata untuk mengelak daripada berada di zon penyingkiran. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan Liga Super di antara Seri Pahang FC menentang Kuala Lumpur City FC malam ini jam 9 malam di saluran YouTube Unify. Jangan lupa bersama kami untuk melayari informasi sekitar Temerloh dan Negeri Pahang di dalam Buletin Temerloh setiap Jumaat jam 8.45 malam hanya di Temerloh TV, siaran titik tengah Semenanjung. Sekian daripada saya Izzati Muhammad. Ketemu kita lagi pada minggu hadapan di dalam Buletin Temerloh yang dibawakan khas untuk anda oleh Temerloh TV. Assalamualaikum dan salam Temerloh titik tengah Semenanjung.